العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan taufik daripada Allah, kita dapat sambung lagi daripada kitab Fathul Mu'in pada muka yang ke-168, furu' yahrumu tamattu'u biraj'iyatin. Pada bab fasal berkaitan dengan raj'ah, hukum berkaitan rujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, furu'un, ini beberapa cabang. Yahrumut tamattu'u biraj'iyatin walau bimujarradi nadharin wala hadda in wati'a bal yu'azzaru. Kata pengarang rahimahullah, ini beberapa cabang berkaitan dengan hukum rujuk. Jadi kata dia, yahrumut tamattu'u biraj'iyatin, haram melakukan tamattu' kepada isteri yang telah dalam iddah raj'iyah walaupun dengan memandangnya semata. Jika sampai menggauli maka tidak terkena hukuman had, tapi dikenakan ta'zir. Okay. Jadi sini satu kefahaman yang kita kena luruskan, iaitu berkaitan dengan perempuan yang kena tolak, yang berada dalam iddah. Jadi bila dia ditolak, dia beriddah. Dalam tempoh iddah itu, kita tak boleh buat macam isteri. Dari segi mana? Dari segi istimta', mengambil bersedak-sedak dengan isteri, tak boleh. Kita diwajibkan bayar nafkah. Kalau tolak itu tolak raj'i ataupun bain yang ada anak yang mengandung. Ada pun untuk perkara lain, khalwat sekali, berdua-duaan di tempat yang tersembunyi, setuh dan sukma, tak boleh. Sehinggalah rujuk balik. Sehingga rujuk balik. Tengok ni. Mungkin kalau kita faham lain tak? Ni hukum ni. Kata pengarang, yahrumut tamattu'u biraj'iyatin, haram tamattu' dengan perempuan yang dirujuk, yang dalam rujuk, dalam iddah raj'iyah. Raj'iyah makna perempuan yang dalam iddah raj'iyah. Hak baik lagi lah, sebab diputus dah. Hak dalam iddah rujuk pun tak boleh. Tak boleh. Ghayah tidak boleh tu. Ghayah bagi haram tu walau bimujarradi nadharin, walaupun dengan semata-mata tengok. Jadi bagaimana tak boleh tengok orang puang? Orang puang orang, anak dara orang, ini orang. Perempuan kalau kita tolak dia sama. Tu jaga-jaga. Dah nak ala rumah mak dia bukan. Orang lelaki kena keluar. Kalau rumah itu tidak
sesuai untuk didiami dalam keadaan yang patuh hukum. Jadi hak kena keluarnya hak lelaki. Kecuali perempuan tu lah, perempuan tu minta ataupun dia redha, dia nak lebih selesa dengan tu tak apalah. Untuk halau, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. La tukhrijuhunna, jangan kamu halau isteri-isteri yang kamu tolak itu, min buyutihinna, daripada rumah-rumah mereka, yakni rumah yang kamu dudukkan mereka. Wala yakhrujna, dan jangan perempuan itu keluar illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kerana sebab berlaku perkara fahsyat yang jelas. Tak. Jadi caranya ialah orang lelaki kena keluar rumah. Jadi biarkan rumah itu untuk tempoh beredah di situ. Tempoh beredah di situ. Okey. Sebab kalau duduk dalam rumah, dalam keadaan rumah tu tak sesuai, kalau asing, kawasan yang tak berlaku keluar semua, tak apalah. Maknanya boleh pintu asing atau rumah semidi ataupun pintu asing tu kalau boleh dijamin selamat daripada berlaku keluar, tu tak apa. Okey. Jadi walaupun dengan semata tengok, dah yang kita dengar bahawa kalau kena tolak lepas tu bila bersama rujuk balik, itu dalam mazhab Hanafi, bukan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab kita, bila seseorang mentolakkan isterinya, rujuk hendaklah dilakukan dengan lafaz juga. Bila dia berlafaz dengan tolak tu kan sah hanya dengan lafaz, maka nak rujuk kena lafaz juga. Sebagaimana dia boleh tolak anak orang, boleh cerai anak orang dengan molek ada berlafaz, nak rujuk minta balik dengan molek. Bahkan rujuk ni tak perlu pun kepada persetujuan isteri. Suami tu lelaki tu kata, aku rujukmu kepada nikah yang lama. Isteri kata, saya tak ambuh. Isteri kata, saya tak ambuh. Tak boleh kira. Tak ada kira awak nak, awak tak ambuh ke, awak nak ke, hak saya untuk rujuk. Apa? Jadi rujuk dengan perkataan juga. Okey. Jadi tu katanya. Bila begitu, jadi dia tak boleh ni, tak boleh duduk sekali, duduk istimta' apatah lagi itulah. Maka ketika itu dah haram. Walau bi mujarradi nadharin, ghayah tak boleh tu walau dengan semata-mata tengok. Wala hadda in wati'ah bal yu'azzaru, katakanlah dia wati juga. Tak, lepas dia tolak dia tolak isteri dia nak rujuk dengan wati isteri. Kalau dia taklid, senang ceritalah, taklid sesat cerita. Maknanya dia taklid mazhab Hanafi, kira kalau qadhi mengesahkan sahlah, dia ada alasan dia. Tapi dia tanpa lafaz rujuk, dia pun wati isteri. Dia wati isteri. Maka hukumnya, adakah dikira zina? Jawabnya tidak. Haram tetap haram, tapi tidak dikenakan hudud. Wala hadda, tidak dikenakan hudud in wati'a, kalau dia wati. Tak rujuk lagi wati dah. Sebab apa? Sebab ada syubhah di sisi mazhab Abu Hanifah, boleh rujuk dengan wati. Jadi kerana ada syubhah ni, kaedahnya tudra'ul hudud bisyubahat. Hudud ini tidak dilaksanakan, tak boleh dijalankan kalau berlaku syubhah. Jadi ini berlaku syubhah. Sebab apa? Sebab setengah mazhab kata tak apa. Bila begitu, nak jatuhkan hukuman hudud atas alasan dia setubuh sebelum rujuk tak boleh. Jadi ada syubhah. Dan juga kerana syubhah, isteri ini masih dalam pemilikan, masih dalam ismah dia panggil, masih dalam bergantung pada dia. Sebab dalam iddah roji'in lagi boleh dirujuk. Jadi wala hadda in wati'a bal yu'azzaru, tapi kerajaan berhak mengenakan ta'zir. Kerajaan boleh kenakan hukuman. Ada hukuman denda ke, penjara ke, rotan ke, apa ikutlah. Okey, habis.
wa tusaddaqu biyaminiha fi inqida'il iddati bighairil ashhuri min aqra'in aw wad'in idza amkana wa in ankarahu az-zawju aw khalafat 'adataha li'anna an-nisaa mu'tamanatun 'ala arhamihin. Dengan bersumpah wanita bisa dibenarkan dakwaannya yang mungkin terjadi mengenai habisnya masa iddah yang dihitung tidak dengan bulan, baik itu dengan quru, yakni masa suci antara dua haid, atau dengan kelahiran, sekalipun suami mengingkarinya atau sekalipun menyelisihi kebiasaan dirinya, kerana kaum wanita itu orang kepercayaan mengenai rahim-rahim mereka. Okey, sekarang ni yang berlakunya macam mana? Gini, perempuan tu selesai dah, kita jelas dah. Kalau berlaku dakwa-mendakwa ni, sekarang ni dia kata suami dia rujuk ni, sebelum iddah ke selepas iddah? Sebab rujuk ni sebelum iddah je boleh. Kalau lepas iddah dah tak boleh nak rujuk lah. Dia kena nikah baru. Jadi bala katanya wa tusaddaqu biyaminiha, dibenarkan isteri pada perkataannya biyaminiha dengan syarat dia sumpah. Isteri tadi kena sumpah. Pada kaedah ni siapa hak menang? Yang menang ialah perkataan isteri dengan syarat isteri sumpah. Pada apa? Finqida'il iddati bighairil ashhuri, pada selesainya iddah selain daripada iddah bulan. Selain pada iddah bulan. Mana? Ghairil ashhur min aqra, daripada tempoh suci, aw wad'in, ataupun beranak, in amkana, kalau benda itu tempoh tersebut mungkin, benda yang tak mustahil, tak pelik. Jadi bila gilapur Tok Qadi tanya, awak rujuk bila bini awak? Saya kata saya rujuk sebelum habis iddah. Kata dak, abang rujuk saya lepas habis iddah dah. Suami dia kata saya rujuk dia dalam iddah lagi. Dia kata dak, awak rujuk saya lepas habis iddah dah. Siapa yang Tok Qadi nak benarkan? Bini. Dia kena benarkan bini. Ni kalau tak ada bukti, kalau ada rekod semua ada tu mudahlah dah. Ni kalau pakai cakap je. Maka dibenarkan perkataan isteri kena sumpah. Pada masalah habis iddah. Iddah yang habis dengan selain daripada bulan. Sama ada habis, iaitu dua lah. Sama ada dengan suci ataupun beranak. Dia kata saya habis dah suci saya tu, saya habis dah iddah saya, masuk haid yang ketiga. Saya masuk haid yang ketiga dah, maring dulu. Tok laki saya baru cerak, baru rojok maring. Saya habis dah, masuk dah haid yang ketiga, maring dulu. Makna lepas hari. Jadi hukumnya tak sah lah, rujuk tak sah, kena nikah balik. Ataupun beranak. Jadi beranak ni masuklah kalau keguguran. Dah kalau bulan senang orang tahu. Bini khabar apa pun boleh tahu je, sebab iddah dengan bulan ni boleh kira belaka orang tahu bila dia kena tolak, bila dia rojok. Kalau dalam tempoh 3 bulan, maka dikira rojok sah. Hak ni berkaitan dengan haid, berkaitan beranak ni, siapa tahu? Tak ada orang tahu. Wa in amkana, walaupun wa in idza amkana, kalau mungkin berlaku tu, maknanya tempoh yang begitu munasabah dah. Bukan minggu lepas kalau tolak, lepas tu dak sebulan khabar habis dah iddah. Sebulan habis dah iddah. Jadi ni dak berlaku ni gini. Dia paling kurang daklah pas sebulan. Paling kurang satu kita rahid dengan suci, paling kurang 16 hari. 15 hari suci, 11 hari, 1 hari haid paling kurang. Maknanya nak
dia nak balik kurang pun dalam tempoh tu. 16 sama dengan 32. 32. Lepas tu dia tambah sehari lagi. Kalau tolak tu 32 hari lebih. 32 hari lebih munasabah. Ni dalam sebulan dia kata habis dah. Habis dah dia apa? Habis dah dia edah dia. Kalau gitu dak munasabah tu memang tolak awal lah. Okey, habis. Kerana apa? Wa idza ankarahu zauj, ataupun di sini kata wa in ankarahu. Wa ghayah itu wa in ankarahu az-zauj. Ini ghayah wa in ankarahu az-zauj. Walaupun suami ingkar, kata dak. Saya rujuk balik dalam iddah lagi, tak habis lagi. Tak kira. Au khalafat adataha, ataupun perempuan tadi memberitahu habis iddahnya yang menyalahi kebiasaan. Kamu biasa kita rahid suci kan 24 hari, contohlah 24 ataupun 30 hari, apa ni kita rahid sucimu kira-kira hanya 25 hari atau 26 hari. Lagi mana benda itu dalam kemungkinan, maka hukumnya kena terima. Walaupun menyalahi adat bagi perempuan itu. Kenapa ilahnya? Li'annan nisaa mu'tamanatun ala arhamihin. Kerana perempuan-perempuan itu diamanahkan di atas orang yang dipercayaan, orang yang dipercayai, diamanah di atas rahim-rahim mereka. Hak tu kan barang orang puang kan. Jadi orang puang ikat begitu terimalah. Berkaitan dengan diri dia. Dah kata buat apa lain, dah lain pun nak orang ni. Taruh bukan kita tentu dia mari. Dah dia nak mari, tak mau mari, ikut dia. Jadi cara percaya atas dasar perkataan tu. Okey. Habis. Walau idda'a raj'atan fil iddati wa hiya munqadiyatun lam tankih fa in ittafaqa ala waqti linqidai ka yaumil jum'ati wa qala raja'tu qablahu faqalat bal ba'dahu hulifat annaha la ta'lam annahu raja'a fatusaddaqu li'annal asla adamu ar-raja'ati qablahu. Apabila dalam keadaan isteri telah habis masa iddah dan belum bersuami. Kita baca dulu, kita tengok balik. Apabila dalam keadaan isteri telah habis masa iddah dan belum bersuami, sang suami semula mendakwa bahawa terjadi rujuk dalam masa iddah. Jika kedua belah pihak sepakat mengenai waktu habisnya iddah, misalnya hari Jumaat, dan suami mengatakan saya merujuk sebelum Jumaat itu, lalu isteri mengatakan tapi sudah Jumaat tu, lepas Jumaat dah awak rujuk, lepas hari Jumaat, maka isteri diambil sumpahnya bahawa ia tidak tahu adanya suami semula merujuk. Kemudian dibenarkan dakwaannya kerana asal dasarnya adalah bahawa rujuk tidak terjadi sebelum Jumaat tu. Ini semua kisah bab qada lah kita kata, bab berkaitan dengan masalah perhakiman qada kalau berlaku khilaf. Tengok masalah dia kata lawid da'a, kalau mendakwa. Mendakwa siapa ni? Mendakwa oleh suami. Lawid da'a, dia mendakwa raj'iyatan. Dia mendakwa raj'iyatan,
bahawa dia telah rujuk. Mendakwa dia telah rujuk. Fil iddati, dalam iddah. Wahiya munqadiyatun. Dalam keadaan isteri kata wahiya munqadiyatun, dia ialah orang habis iddah dah. Okey. Okey, jadi suami dakwa dia rujuk dah perempuan isteri dia yang tolak raj'i. Tapi isteri kata dia habis dah iddah. Walam tankih, dan dia tak menikah lagi. Dia tak nikah lagi. Okey. Maka kenapa ni? Kalau dia nikah dah isu lain lah. Sekarang ni perempuan tu tak nikah lagi. Tok lelaki kata dia telah rujuk isteri dalam iddah. Isteri kata iddah habis dah, dia tak nikah lagi. Okey, fa in ittafaqa, tengok fa fihi tafsil. Maka padanya ada tafsir. Di sini fa in ittafaqa ala waqti linqidha, andai kata suami isteri tadi sama pada masa selesai habis iddah, sepakat. Tok lelaki kata dia khabar saya tahu bahawa iddah dia habis hari Jumaat. Isteri pun kata sama, iddah hari Jumaat juga. Mereka sama pada habis waktu iddah. Kayaumil Jumaah, seperti hari Jumaat. Wa qala, suami kata raja'tu qablahu. Suami kata saya rujuk dah sebelum hari Jumaat. Sepakat sama-sama hari sama. Habis iddah hari Jumaat tu, ya, semua sepakat. Cumanya suami kata saya rujuk sebelum Jumaat. Sebelum hari Jumaat dia rujuk. Faqalat bal ba'dahu, tapi isteri kata dak selepas hari Jumaat. Dak, bukan rujuk hari Jumaat, lepas tu. Hulifat annaha la ta'lam annahu raja'a. Maka hendaklah isteri tadi dia bersumpah bahawa dia tidak tahu suaminya rojoknya pada hari sebelum hari Jumaat. Okey. Jadi dia kena sumpah mana? Dia sumpah dia tak tahu. Dia tak boleh sumpah waktu betul ke tak. Sebab bukan dia perbuatan dia. Sumpah dengan dia tidak tahu. Sumpah dengan dia tidak tahu. Okey. Bila sumpah tak tahu, tujuan sumpah ni ialah nak tolak dakwaan suami tu. Jadi isteri menafikan dia tak tahu pun tok lelaki dia tolak dia sebelum hari Jumaat. Okey, ketika itu macam mana nak buat? Kalau ikutnya bertentangan tu, bukti bertentangan, maka kenyataan bertentangan. Fatu saddaku, siapa yang dibenarkan? Perempuan tadi dibenarkan. Li'annal asla adamur raj'ati qablahu, kerana ikut asal. Asal ada rujuk tak? Asal tak ada rujuk. Jadi bila nak menyatakan ada rujuk, kena ada bukti. Bila tak ada bukti, pihak sana tolak, nafi, maka pihak sana kena sumpah. Maka dimenangkan pihak sana yang menafikan, iaitu pihak isteri, kerana hukum kembali kepada istishab. Kembali kepada istishab. Ini masalah melibatkan masalah qada, apa tu qawaid fiqhiyah, masalah usul fiqh. Jadi dia rumit sikitlah. Rumit tu makna benda teknikal sikit. Okey. Jadi hukumnya isteri menang. Menang ke isteri lah. Isteri menang sebab apa? Sebabnya bukti tak ada. Dan asalnya tak berlaku rojak. Bila tak berlaku rojak, tak ada rojak lah. Habis. Falau ittafaqa ala waqti raj'ati ka yaumil jum'ati wa qalat in qadat wa qalat. Selesai situ
Falau ittafaqa ala waqti raj'ati ka yaumil jum'ati qalat inqadat yaumal khamis wa qala bal inqadat yaumal sabti suddiqa bi yaminihi annaha man qadat yaumal khamis littifaqihima ala waqti raj'ah wal aslu adamu linqida'il iddah qablahu. Ni terbalik pula ni. Okey. Habis itu. Dia kata sini, dan jika kedua belah pihak sependapat mengenai waktu perujukan. Waktu rujuk sama. Misalnya pada hari Jumaat dan isteri mengatakan iddah habis pada hari Khamis. Lalu suami berkata, tapi hari Sabtu. Maka dengan bersumpah suami dibenarkan dakwaannya bahawa iddah tidak habis di hari Khamis kerana kesepakatan mereka mengenai waktu terjadinya rujuk. Sedang dasar asalnya adalah bahawa habisnya masa iddah itu tidak telah terjadi sebelum waktu itu. Okey, sekarang ni tadi dia sepakat sepakat pada waktu habis iddah. Khilaf pada bila rujuk. Jadi kira kembali pada asal, rujuk tak ada, maka hukumnya tak ada rujuk sebelum habis iddah. Okay, ini pula dia kata falau ittafaqa ala waqti raj'ah. Kalau suami isteri sepakat pada waktu rujuk. Kayaumil jum'ati, seperti hari Jumaat. Tok lelaki kata, saya rujuk dia hari Jumaat. Bini berkata, memang dia rujuk saya Jumaat. Sama pada sepakat pada waktu rujuk. Wa qalat, tapi hak beza mana? Isteri kata in qadat yaumal khamis, iddah itu habis hari Khamis. Iddah itu habis hari Khamis dah. Wa qala, suami kata balin qadat yaumal sabti, dak iddah habis hari Sabtu. Iddah habis hari Sabtu. Jadi saya rujuk dia hari Jumaat tu sebelum habis, sebab habis iddah hari Sabtu. Suddiqa bi yaminihi, maka dimenangkan suami pula sini dengan sumpah suami. Dimenangkan dengan sumpah suami. Bi yaminihi, dengan syarat dia sumpah annaha man qadat yaumal khamis. Suami kena bersumpah bahawa iddah belum habis pada hari Khamis. Kenapa pegang perkataan suami? Littifaqihima ala waqti raj'ah, kerana mereka berdua sepakat pada waktu rujuk. Mereka kan kata rujuk sekali, sama. Suami kata hari Jumaat, isteri kata hari Jumaat. Cuma khilaf iddah habis bila. Maka menangkan suami. Sebab apa? Wal aslu adamu qida'il iddah qablahu, kerana asal tidak habis iddah sebelum waktu rujuk tu. Asal tak habis iddah sebelum waktu rujuk tu. Kerana apa? Kaedah sama, istishab. Asalnya berterusan iddah. Untuk menyatakan habis iddah kena ada bukti lah. Sekarang ini ada penafian daripada suami yang menafikan iddah itu habis, maka dikekalkan hukum iddah. Istishabu makana ala makana. Kekalkan hukum hak lama. Baqa'u makana ala makana. Kekalkan hukum asal iddah masih berterusan dan dikira rujuk itu sah. Mungkin kita tanya, tidakkah tadi kita beritahu kalau bab habis iddah ni orang puang kena dengar kata orang puang kan? Li'annaha mu'tamanatun ala arhamihin. Kerana perempuan ni dia amanah, kita percaya dia atas benda yang berkaitan rahim dia. Tidakkah begitu? Seakan tu bercanggah pula dengan ni. Tapi kenapa sini berbeza? Kerana isteri sepakat dengan suami berlaku rujuk. Andai kata isteri telah menafikan keadaan rujuk tu sah, dia takkan akan setuju dengan tok lelaki dia. Sekarang ni dia setuju dengan tok lelaki dia bahawa dia dirujuk hari Jumaat. Sekarang ni kalau dia tahu dah habis iddah hari Khamis, awal-awal dia khabar, apa rujuk saya habis dah kemarin. Sekarang ni bila kita depan tok qadi, boleh pula
Ni kadang-kadang kalau Tok Qadi hak pandai, dia boleh lah. Tengok. Dia boleh. Soalan disusung tu, soalan dia boleh jerat. Kalau hak baru-baru masuk, baru habis grade, degree, lepas tu dapat CJ kehakiman tu masuk, kadang tak pengalaman ni dah ada. Pengalaman ni ada. Baru-baru dia kadang-kadang kena tipu dia orang je, kena tipu di pihak tu. Bukan semualah. Jadi kalau Tok Qadi hak lama dia tahu dah. Dia pandai soalan. Soalan tu boleh jerat. Tok laki dengan bini ni nipu dak aku ni. Boleh tahu awal dah. Jadi masalah ni yang berlaku ni, walaupun asal perempuan tu kalau dia kata habis iddah, kena percaya ke dia kan. Sekarang ni masalah ni, dia dan suami sepakat bahawa berlaku rujuk hari Jumaat. Khilaf je. Suami kata iddah habis hari Sabtu, isteri kata iddah habis hari Khamis sebelum hari Jumaat. Kalau ikutnya macam menang isteri, tapi tidak sini. Sebab apa? Sebab apabila isteri telah bersetuju dengan suami pada masalah rujuk, seakan-akan dia mengiktiraf perbuatan suami rujuk, itu qarinah berat bahawa perkataan dia itu menafikan dia persetujuan bahawa berlaku rujuk hari Jumaat tu. Seakan-akan dia mengiktiraf bahawa rujuk itu ada. Kalau betul-betul habis iddah hari Khamis, takkan dia suruh tok lelaki dia rujuk. Kata Tok Qadi dah, lelaki saya dah sah dah, saya habis maring dah. Nampak tak? Habis maring dah. Dia tak wish pula suami dia rujuk. Abang nak rujuk saya apa? Saya habis maring dah iddah. Tak boleh rujuk dah. Jadi makna ni kadang-kadang tidak sedar perempuan ni liar-liar pun liar lagi orang. Nampak tak? Dia perempuan ni liar-liar pun ada juga benda dia tak teringat. Hak ni boleh track dia betul ke ataupun dia nak kacau. Jadi dalam hukumnya dimenangkan mengikut kaedah al-istishab. Okey. Habis. Kemudian katanya seterusnya walau tazawwaja rajulun mufaraqatahu walau bi khul'in biduni thalathin walau ba'da an nakahat li zawjin akhara wa dukhulihi biha adat ilaihi bi baqiyatihi ay baqiyati thalathi faqat min thintaini aw wahidah. Apabila seorang lelaki menikahi kembali isteri yang telah dicerainya kurang dari talak 3, sekalipun itu diceraikan dengan khuluk, sekalipun wanita itu telah pernah dinikah oleh lelaki lain dan digauli, maka wanita itu kembali ke tangannya dengan sisa talak 3 yang masih ada, baik itu 2 atau masih 1. Gini. Masalah ni dia panggil masalah al-hadmu. Masalah hadmu talak. Okey. Jangan masalah dia gini. Kalau seseorang tu dia kata, "Lau tazawwaja rajulun," jika menikah oleh seorang lelaki, mufaraqatahu, isteri yang pernah dia tolak. Makna bekas isteri. Dia nikah balik dengan bekas bini, nikah balik. Walau bi khul'in, walaupun nikah dia tolak bini tu dengan khulu'. Apa sebut ni? Sebab khulu' ni tolak bain. Khulu' ni tolak bain. Dia putus terus. Jadi makna tak boleh rujuk dah. Yang mana biduni thalathin, lagi mana tolak itu kurang daripada 3. Tolak itu ia pernah tolak isteri dia, tapi tolak itu kurang daripada 3. Walau ba'da an nakahat li zaujin akhar, ghayah lagi, walaupun isteri tadi pernah menikah dengan tok lelaki lain. Wadukhuli biha, dan setelah dia dukhul, suami baru dengan isteri sekalipun. Jawabnya jawab lau tadi. Adat ilaihi bi baqiyatihi, kembalilah isteri kembali isteri tadi kepada suami dengan baki tolak. Ai bi baqiyati thalathi faqat, dengan baki tolak 3 tadi.
Berapa baki? Minas sintain, daripada 2 ke ataupun 1. Ini maklumlah ke dah. Ini masalah dipanggil masalah al-hadam, hadmut talaq. Hadam ni makna gutuh, habis bilangan. Bilangan tolak ini dia hanya akan habis kalau habis betul 3. Kalau seorang tu tolak isterinya dengan tolak 1, dia tolak dengan tolak 1, maka perempuan tadi lepas dia cerah, habis endah nikah laki lain ke mana, berpuluh-puluh tahun, nikah balik jumpa dengan tok laki lama. Berapa lagi tinggal? Tinggal 2. Tinggal 2. Bila dia 3, dia tolak 1, tinggal 2 je lagi. Tinggal 2 saja lagi. Dia tak jadi balik mula 3 tak. Dia tolak pula. Kata tadi dia tolak ni tolak 2. Kau tolak 2 tinggal 1. Makna balik dengan 1 tolak lagi. Makna kalau suami tolak sekali lagi 1, habis 3. Maka nak nikah balik tu kena cari suami lain. Cina buta, muhallil. Ini nak ceritanya bahawa bilangan tolak itu masih dipegang oleh suami, walaupun beberapa kali isteri tu nikah dengan orang lain. Nikah orang lain ke berapa tak kira. Jadi orang jenis tok lelaki nikah ramah ni kena simpan nombor. Buku 35 nombor 1 tulis berapa dah, berapa. 35 nombor 2 bini nombor 2 cerah dah, cerah. Berapa dah tolak. Boleh balik mula nikah balik, tolak pula sekali, tinggal lagi 2 dah tolak. Gitu. Selagi mana dah habis bilangan 3, selagi itulah baki ada. Bila habis 3 barulah disyaratkan kena muhallil, balik semula, baru balik mula ada 3. Baru balik semula dengan bilangan baru 3 kali tolak semula. Habis. Faslun, fasal pada ilak. Okey, masalah ilak pula. Ilak ini ialah suami bersumpah tidak akan bersama, bersetubuh dengan isteri 4 bulan, lebih daripada 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan. Ini dia dipanggil sebagai ilak. Dipanggil sebagai ilak. Jadi ilak ini pada zaman jahiliah dia dianggap macam tolak dah. Tapi dalam Islam dia ada hukum khusus dia. Walladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang yang mengilakkan, makna dia sumpah dia tidak akan bersama isterinya lebih pada 4 bulan. Maka orang ini dikira hukum ilak. Allah Ta'ala dan syariat dia ada memberi ruang bagi isteri ni macam mana nak selesai ada masalah ni. Yalah, orang panggil, kalau istilah orang panggil macam gantung tidak bertali lah. Lebah pun tidak, buat macam isteri pun tidak. Jadi gantung tidak bertali. Kata pengarang faslun, al-ila'u halfu zaujin yatasawwaru wat'uhu, ataupun zaujin yutasawwaru wat'uhu ala imtina'ihi min wat'i zaujatihi mutlaqan aw fawqa 4 ashhur. Ialah sumpah untuk tidak menggauli isteri selama waktu tidak tertentu atau waktu lebih daripada 4 bulan yang dikatakan oleh suami yang berkesanggupan menggauli. Itu yang bersanggupan sini. Okey, sekarang ni kita tahu dah makna ilak. Dia nak terang mustalah atau istilah ilak. Ilak halfu zaujin. Apa takrif ilak? Ialah sumpah suami yutasawwaru wat'uhu, yang ditasawur boleh wati. Syarat pertama halif. Orang yang bersumpah tu mesti suami yang boleh ada kemampuan untuk bersetubuh, untuk wati. Kalau orang lelaki tu memang tak ada kemampuan dah, dia sumpah, orang tak panggil ilak dah. Orang tak panggil ilak dah. Dia tak ada jadi. Dia jadi ni kalau dia ada kemampuan untuk menggauli isteri, tetapi dia bersumpah untuk tidak menggauli. Ini memberi mudarat. Tapi kalau suami memang tak ada kemampuan dah, mati dah. Suami tu mati dah. Jadi waktu tu tak ada panggil ilak aje lah. Maknanya isteri boleh tuntut dengan Tok Qadi lah kalau nak fasakh.
Adapun ilat tak berlaku ilat. Lagi alam tinaihi, halfu alam tinai. Dia bersumpah untuk menghalang min wat'ihi, menghalang dirinya daripada wat'i zaujatihi mutlaqan, secara mutlak, maknanya selama-lamanya lah, tak sebut masa. Au fawqa arba'ati ashhur, ataupun lebih daripada 4 bulan. Lebih daripada 4 bulan. Maka ilah ini dia ada hukum khusus. Ni pendek je ni. Tinggal lagi bab ilah, lepas tu bab zihar. Lepas tu masuk pada iddah. Iddah ni panjang sikit lah. Sebab melibatkan tanggungjawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.